Kita ada soalan daripada para peserta seminar yang mengikuti pembentangan penemuan tadi dan juga perbincangan daripada ahli panel. Saya baca secara ringkas soalannya dan saya minta ahli panel untuk ditanggapan secara ringkas. Soalannya ialah berhubung dengan pergeseran politik dan impak ke atas perpaduan. Pergeseran politik yang menjurus terhadap impak terhadap perpaduan dan kefahaman antara agama, dan apakah ahli politik membawa mesej perpaduan. Itu dia soalan itu, dia mempunyai lebih kurang isi yang ada kaitan dengan yang sama. Jadi kita ada masa lebih kurang 10 minit untuk bahagian membalas kepada soalan daripada para peserta. Jadi siapa nak jawab dulu soalannya, ataupun saja nak mula dulu secara ringkas, ataupun daripada Tanzil, Dr. Madeline. Saya kalau kita tengok dalam masa dah berbanyak tahun lah, pemimpin negara sampai sekarang tidak pernah menceritakan ataupun pass the message yang kita patut bersatu. Perpaduan negara itu lebih penting. Jadi masalahnya, semua pemimpin nak berkelahi, tidak habis. Jadi itu soal yang pokok lah pada saya. Okey. Itu dinamik politik dan ada impak ke atas hubungan antara kaum. Itu Dr. Madeline. Okey, saya ingin berkongsi satu hasil kajian yang telah dilakukan oleh Komas, ya. They call it laporan on ada berkaitan dengan perpaduan juga lah. Tetapi di sini dalam laporan itu disebut, yang baru dilaporkan tu, isu hate speeches yang dibawa oleh ahli politik ada dikutip, ya. Jadi maknanya di sini ahli politik ada dua peranan yang boleh dimainkan. Satu ialah mereka boleh menyuarakan dan memainkan peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kesedaran dan juga membawa perpaduan di kalangan masyarakat. Memang kalau kita lihat, ya, saya terlibat dengan caucus parliamentarian muda, yang golongan muda ni. There is a lot of effort done by the younger parliamentarians untuk bipartisan supaya tidak ada ni. Dan message yang mereka ingin bawa ialah kita perlu bersatu padu dan banyak membangkitkan isu berkaitan dengan rukun negara. Sebab mereka rasakan rukun negara ini banyak tertinggal. Tetapi ada juga ahli politik, saya baru balik daripada Sabah. Aduh, sakit telinga kita mendengar. Isu perpaduan ini macam diremehkan. Seolah-olah dia tidak penting. Yang penting ialah agenda kuasa. So, perpaduan ini sudah dijadikan sebagai alat untuk retorik politik. Bukannya untuk mereka membawa perpaduan. So, perkara ini maknanya what I'm trying to say is that there are two sides of the same coin. Di satu pihak ada golongan parliamentarian kita yang berusaha untuk membawa isu perpaduan dan membangkitkan perkara ini dalam agenda sosial mereka. Tetapi di pihak yang lain ada juga ahli parlimen yang menggunakan retorik etnik dan sebagainya yang membangkitkan
sebab ini dapat jual ya untuk politik. So mereka menggunakannya dan saya dengar mereka ini berlaku semasa kita mendengar especially during election campaign. So jadi bagi saya these are things that we can bring up ya nanti Prof Sajid untuk policy input benda-benda begini. Thank you. Okey, terima kasih. Maknanya peranan orang-orang politik sangat penting satu pihak untuk menyatupadukan masyarakat berbelang kaum. Manakala ada juga yang menitik beratkan kepentingan politik tapi daripada hubungan antar kaum. Teruskan. Dr. Ong dulu. Thank you. Terima kasih. I think kalau kita lihat pada maksud politik, this term called politics dia nothing else except nak kuasa. Berapa banyak kuasa kita boleh perolehi, macam mana kita nak kekalkan kuasa dan bagaimana kita nak meningkatkan kuasa yang kita ada itu. Jadi bagi saya secara peribadi saya memang kalau saya di Kentucky untuk menjawab satu soalan, kepercayaan kepada parti politik dan ahli politik memang amat rendah sekali ya. Sebab mereka hanya mau kuasa bagi saya. Jadi apa sahaja yang mereka boleh gunakan sebagai medium ataupun alat untuk memperjuangkan, menukuk tambahkan diorang punya kuasa, they will use it. And we have to differentiate between politicians and statesmen. Apakah di Malaysia kita ada statesmen? Mungkin parliamentaris muda itu boleh diasuh, boleh dibimbing untuk jadi statesperson. Tapi kalau mereka ikut the mold, acuan ahli politik yang ada sekarang, maka saya fikir harapannya agak tipis sekali lah ya. So Rukun Negara 50th anniversary, and the preamble to the Rukun Negara is so beautiful. It is about perpaduan. Tetapi after 50 years and after Merdeka, after formation of Malaysia, we still talk about perpaduan itu masih lagi belum dicapai. And it's like rakyat Malaysia itu begitu runsing sekali. We have a cognitive dissonance here. Why? How come kita semua boleh hidup secara selamat, selesa, peace, seolah-olahnya tiada konflik. Tetapi dalam sanubari setiap rakyat itu ada dia punya ketegangan itu, ada dia punya ketidakpuasan. Maka apakah kita memberi saluran kepada mereka untuk menyuarakan keluhan dalam hati itu? We should. Okay. Terima kasih Dr. Ong. Poin penting tadi ialah orang politik dan negarawan. Dan yang penting di sini ialah perlunya sifat kenegarawanan untuk membimbing masyarakat berlangkau dan agama ini ke arah yang lebih satu dan mantap. Baik, ada lagi satu soalan yang dikemukakan dalam untuk webinar ini, iaitu soal pentingnya perpaduan dan patriotisme. Jadi, saya minta panel ulas sedikit bagaimana memupuk semangat patriotisme boleh juga meningkatkan kesepaduan dan perpaduan nasional. Boleh minta siapa ahli panel untuk komen secara ringkas soal memberi tanggapan terhadap soalan tadi. Tuan Sri? I got lost. Okay. Sorry. Soalannya berkaitan hubungan dengan antara patriotisme dengan perpaduan antara etnik. Dan kita perlu, maksudnya ialah kita harus lebih juga menitik beratkan soal patriotisme, dan dengan cara itu dia boleh membantu menyumbang kepada peningkatan hubungan antara etnik dan perpaduan. Manakala perpaduan pula akan memberi sumbangan balas untuk memantapkan patriotisme. Memang saya setuju. Patriotisme ni penting ya bagi sebuah negara. Terutamanya negara yang ingin maju ke hadapan untuk mencapai kemakmuran semua golongan rakyat. Itu rasa saya penting. Tetapi ada beberapa langkah yang perlu diambil oleh bukan saja rakyat biasa, tetapi lebih penting pemimpin negara dan juga pembuat dasar. Jadi di peringkat rumah, di peringkat keluarga penting kita ada ini. Di peringkat sekolah kita perlu menggalakkan patriotisme.
seperti Prof. Ong kata tadi, rukun negara, adakah kita menghayatinya di semua peringkat, golongan muda, golongan yang dah lama. Mungkin yang lama dah okey, tetapi yang baru ni, yang muda, berbeza pandangannya. Jadi mengapa perkara ini berlaku? Mungkin kita di semua peringkat, baik di golongan etnik yang ramai ataupun yang minoriti, mempunyai pelbagai pandangan tentang apa yang berlaku dalam masa 60 tahun, 50 tahun yang lepas. Jadi ini semua rasa saya amat penting sekali. Dan kita selalu menyatakan bahawa mengapa misalnya sistem pendidikan tidak dapat mencorakkan patriotisme ini. Jadi mungkin kalau kita lihat dari segi ekonomi, pertamanya kita ni menggalak banyak pertumbuhan. Yang penting pertumbuhan sektor, pertumbuhan ini, pertumbuhan itu. Jadi kalau kita lihat secara ringkaslah, semenjak rancangan Malaysia pertama, ya, dalam tiap-tiap bab rancangan hinggalah rancangan Malaysia ke-11, kita memikirkan tentang pertumbuhan sektor. Sektor pertanian, sektor industri. Tetapi seperti yang Saudara Rahman selalu bincang dengan saya, di mana kita letakkan kepentingan rakyat, kepentingan penduduk kita. Di mana rasa saya sampai masanya rancangan Malaysia ke-12, ya, kita melihat rakyat, kita melihat manusia dan bukan sektor. Jadi bila kita melihat rakyat sebagai diutamakan, fokus kita akan berbeza. Sebagai contoh, ya, pendidikan, kemahiran, peluang pekerjaan, itu patut at the top, ya, dan mengurangkan jurang perbezaan di antara golongan yang pendapatan rendah dan yang tinggi tadi. Keduanya masalah ataupun isu perumahan. Itu antara masalah yang besar. Kemudian yang ketiga, sekarang oleh kerana COVID, nampak sangat masalah accessibility kepada kesihatan. Jadi kita nak bertumbuh, kita banyak, semenjak 20 tahun lepas, kita ada hospital swasta dan sebagainya. Jadi kita tanya diri kita, berapa peratus rakyat kita yang boleh akses. Tetapi kemampuan hospital, perkhidmatan kesihatan di peringkat kerajaan, hospital kerajaan dan sebagainya amat terhad. Macam kalau contohlah kita selalu pergi, saya lah, programan Dia Sehat, saya selalu pergi HUKM. Memang mendesak sangat. Saya kesian staff. Kepakaran yang ada di situ, pakar-pakar dan sebagainya. Jadi yang akhir sekali, rasa saya kemudahan utility kita. Selain perumahan tadi, misalnya contoh, saya fikir 60 tahun, kita tengok kadang-kadang bandar-bandar kecil ni macam terbiar. Ya? Bersepah sini, bersepah sana. Tidak ada ketentuan dari kemajuan. Jadi, sekarang sebab orang kata sungai melempah ni sebab parit kita tak betul. Itu antara masalah yang boleh kita tengok bersama. Jadi fokus akhirnya ke arah yang saya nyatakan tadi. Terima kasih Tan Sri. Maaf saya dapat bicara sedikit kerana masa. Tapi poin tadi iaitu jangan tumpu pada pertumbuhan semata-mata. Maksudnya iaitu ambil berat rakyat itu sendiri, kesejahteraan hidup mereka, sama ada dari segi pekerjaan, pendapatan, kesihatan dan sebagainya lah. Itu. Jadi masanya saya rasa itu yang sangat bagus untuk rancangan Malaysia ke-12 dan juga kawasan kemakmuran bersama nanti.